Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 15 akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu darurat. Sebelum itu, eloklah saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nurul Afira binti Muslim, pemegang nombor matrik PA 20110843. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, darurat didefinisikan sebagai satu keadaan yang mencemaskan yang biasanya berlaku dengan tiba-tiba dan sukar untuk dijangka. Sebagai contoh, apabila berlakunya situasi yang berbahaya ataupun berlakunya kekurangan makanan. Darurat juga membawa maksud kepada suatu keadaan yang berlaku yang berkaitan dengan keselamatan negara, ekonomi, sosial dan ketenteraman awam, yang mana keadaan ini terdapat untuk dikawal dengan sistem pentadbiran yang biasa. Menurut perspektif agama Islam, darurat ditafsir sebagai perkara yang membinasakan ataupun menyebabkan sebarang kesulitan yang menimpa manusia, yaitu masyaqah, ataupun kesulitan bagi memelihara dan menjaga daruriyat, yaitu satu maslahah yang wajib berkaitan dengan memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, zuriat, maruah diri dan harta. Perisytiharan darurat dalam perlembagaan persekutuan terkandung dalam bahagian 11, iaitu berkenaan dengan kuasa khas menentang perbuatan subversif, keganasan terancang, dan perbuatan dan jenayah yang memudaratkan orang awam dan kuasa darurat. Dalam bahagian ini, ada menerangkan tentang perkara 150 yang berkenaan dengan proklamasi darurat. Bahagian ini juga membenarkan undang-undang bagi sebarang tujuan pencegahan dibuat, termasuklah tahanan pencegahan bagi tujuan menangani keadaan darurat. Sebelum kemerdekaan, kuasa untuk mengisytiharkan darurat ini adalah terletak di tangan Raja-Raja Melayu yang memerintah wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Namun kini, perisytiharan darurat tersebut hendaklah mendapat persetujuan dan kebenaran oleh Yang di-Pertuan Agong YDPA terlebih dahulu. Namun, tidak semua keadaan darurat itu mempunyai hubungan dengan kuasa perundangan ataupun eksekutif khas sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam satu berita Asro Awani ada mengatakan bahawa di beberapa wilayah seperti Sarawak, Selangor dan Johor pada tahun 1997, 2005 dan 2013 pernah diisytihar darurat jerebu akibat daripada berlakunya pencemaran udara yang sangat serius sehingga mencapai tahap yang sangat tidak sihat. Oleh itu, dapat kita ketahui bahawa perisytiharan darurat ini bukan sahaja diisytihar apabila berlaku suatu perperangan, namun yang juga dapat diisytihar juga berlaku suatu keadaan yang mengancam tahap kesihatan manusia. Perisytiharan darurat ini lazimnya adalah satu inisiatif bagi mempertahankan dan membendung suatu masalah yang berlaku agar dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Seterusnya ialah syarat pengisytiharan darurat. Di Malaysia, Perlembagaan Malaysia telah memberi kuasa khas kepada Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA Malaysia untuk mengisytiharkan darurat. YDPA mempunyai hak prerogatif dalam melakukan pengisytiharan darurat. Kuasa prerogatif yang dimiliki adalah kuasa monarki yang telah wujud sebelum penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pengisytiharan darurat dibuat apabila ada ancaman berlaku dalam persekutuan. Pengisytiharan darurat boleh diumumkan oleh YDPA pada bila-bila masa sahaja, namun ia memerlukan beberapa elemen atau syarat sebelum diumumkan. Pengisytiharan darurat hanya boleh diisytiharkan oleh YDPA sahaja, seperti yang ada di dalam perkara 150. Semua perkara yang berkaitan dengan pengisytiharan darurat adalah di bawah peruntukan perlembagaan tersebut. Terdapat beberapa syarat pengisytiharan darurat sebelum darurat itu dilaksanakan. Mengikut Perlembagaan Malaysia Perkara 150-1, sekiranya YDPA berpuas hati dengan darurat yang sedang berlaku di mana ia menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka YDPA boleh mengeluarkan proklamasi darurat dengan membuat pengisytiharan yang bermaksud sedemikian. Darurat-darurat yang pernah diisytiharkan adalah seperti darurat Tanah Melayu, darurat konfrontasi, darurat Sarawak, darurat rusuhan kaum, darurat Kelantan dan darurat jerebu. Darurat yang pernah diisytiharkan ini telah membuktikan bahawa suatu darurat itu akan diisytiharkan atau diumumkan sekiranya ia mengancam negara dari aspek yang telah dinyatakan. Dalam perkara 150-2 pula menyatakan bahawa
Proklamasi darurat di bawah Fasal 1 boleh dikeluarkan sebelum kejadian yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam sesebuah persekutuan berlaku. Proklamasi tersebut boleh dikeluarkan sekiranya YDPA berpuas hati dengan kejadian sedemikian. Dalam perkara ini, YDPA diberikan kuasa untuk mengeluarkan proklamasi-proklamasi yang berlainan atas alasan-alasan yang berlainan atau dalam hal-hal yang berbeza. Proklamasi darurat yang telah dimasyurkan haruslah dibentangkan di hadapan dua majlis parlimen. Sekiranya ia tidak dibentangkan, maka proklamasi darurat tersebut akan dibatalkan. Majlis parlimen mempunyai peranan dalam meluluskan proklamasi darurat yang telah dibuat. Sekiranya proklamasi darurat itu ditolak oleh majlis parlimen, penolakan tersebut tidak akan memberi kesan kepada kuasa yang dimiliki oleh YDPA. Seterusnya ialah maksud keadaan darurat. Apa yang berlaku ialah di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Ketua Negara Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong YDPA diberi kuasa untuk mengeluarkan pengisytiharan darurat sekiranya berlaku bahaya atau kerusuhan segera kepada negara pada masa-masa perang, bencana alam atau ketika berlakunya gangguan politik atau sivil. Siapa yang boleh membuat panggilan? Pengisytiharan darurat dapat dibuat berdasarkan budi bicara YDPA atau berdasarkan nasihat dan pendapat Perdana Menteri atau anggota Kabinet sekiranya Raja berpuas hati atau yakin bahawa ancaman terhadap keselamatan negara ada atau berlaku. Selain itu, semasa darurat, Kerajaan Persekutuan diberi kuasa eksekutif untuk mengendalikan sepenuhnya negara dalam apa jua perkara, termasuk perkara di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Selain itu, darurat juga memberikan kuasa khas kepada YDPA dan Kerajaan Persekutuan untuk menguatkuasakan undang-undang kecil atau peraturan yang dibuat dengan tujuan menangani keadaan darurat. Bagaimanapun, peraturan itu tidak boleh menyentuh perkara yang berkaitan dengan hak dan tradisi umat Islam, orang Melayu atau etnik Sabah dan Sarawak. Undang-undang ini hanya dapat disahkan dengan persetujuan dari Kerajaan Persekutuan tanpa memerlukan suara parlimen. Yang terakhir ialah Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM) bertugas untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan penegakan keselamatan dan keamanan. Apakah darurat memberi kesan kepada hubungan antara bangsa dan bagaimana? Dalam hal ini saya memilih contoh pandemik COVID-19. Di bawah artikel 150 perkara 1, istilah darurat merujuk kepada ancaman terhadap keamanan, kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam, persekutuan atau bahagiannya. Dalam Stephen Kalong Ningkan, 1968 dinyatakan bahawa darurat meliputi perang, kedaifan, gempa bumi, banjir, wabak dan keruntuhan pemerintahan sivil. Maka pandemik COVID-19 jelas memenuhi syarat sebagai sebuah darurat, di mana Perdana Menteri kita sendiri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan proklamasi darurat 2021. Pandemik COVID-19 telah mempengaruhi hubungan antara bangsa dan menimbulkan ketegangan diplomatik serta menghasilkan resolusi Majlis Keselamatan PBB yang menuntut gencatan senjata global. Hubungan antara bangsa terjejas kerana ketegangan di antara perdagangan dan pengangkutan ubat-ubatan, ujian diagnostik dan peralatan hospital untuk menangani penyakit coronavirus ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurjana binti Mahadi dengan nomor metrik BP 20110325 akan membentangkan mengenai kesan darurat ke atas politik dan juga kuasa pemimpin. Setiap darurat yang pernah dilaksanakan di Malaysia mempunyai kesan yang berbeza ke atas politik dan juga kuasa pemerintah. Sebagai contoh, bagi darurat Tanah Melayu 1948 hingga 1960 yang telah diisytiharkan oleh British, ia telah membawa beberapa kesan iaitu pertama, British mempercepatkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu. Hal ini kerana rakyat Tanah Melayu telah mula menunjukkan ketidakpuashatian kepada pemerintahan British serta British juga tidak mahu rakyat memihak serta mengikuti fahaman komunis yang dibawa oleh Parti Komunis Malaya. Kedua, aktiviti politik di Tanah Melayu juga tergendala. Disebabkan oleh darurat yang dijalankan, ia menyebabkan beberapa parti politik berhaluan kiri telah diharamkan oleh British seperti Parti Komunis Malaya, Angkatan Wanita Sedar dan juga Angkatan Pemuda Insaf. Manakala pemimpin-pemimpin parti ini pula telah ditangkap dan dipenjarakan.
Untuk darurat konfrontasi Indonesia-Malaysia 1964, darurat ini telah diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman selepas tentera Indonesia menceroboh masuk Malaysia akibat daripada konflik penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Kesan daripada darurat ini adalah Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1964 telah diluluskan dan memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menggubal peraturan-peraturan darurat yang membolehkan harta benda disita serta aktiviti pencarian dan penangkapan dijalankan. Yang seterusnya ialah Darurat Sarawak. Darurat ini disebabkan oleh undi tidak percaya yang telah diusulkan oleh 21 daripada 42 ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak, yang mana mereka mengisytiharkan bahawa tidak punya keyakinan terhadap pemerintahan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan, iaitu Ketua Menteri Sarawak pada masa itu. Kesan daripada darurat ini ialah kuasa mutlak telah diberi kepada Gubernur Sarawak dan juga kuasa untuk mengadakan majlis negeri tanpa nasihat Ketua Menteri. Hasilnya, Tan Sri Stephen Kalong Ningkan telah berjaya disingkirkan daripada menjadi Ketua Menteri Sarawak. Seterusnya, Darurat Rusuhan Kaum 1969. Kesan daripada darurat ini ialah perlembagaan persekutuan telah digantung dan negara diperintah oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Undang-Undang Tentera. Majlis Gerakan Negara yang dipimpin oleh Tun Abdul Razak juga telah dibentuk untuk membuat apa-apa keperluan dalam memelihara keamanan negara dan memastikan situasi negara terkawal. Darurat Kelantan 1977 pula disebabkan oleh rusuhan politik setelah Menteri Besar Kelantan pada masa itu iaitu Muhammad Nasir enggan meletak jawatan. Kesan daripada darurat ini ialah Akta Kuasa Darurat 1977 telah diluluskan oleh Parlimen, yang mana kawalan eksekutif negeri diberi kepada pengarah kerajaan yang dilantik oleh Perdana Menteri, manakala kuasa perundangan pula dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya untuk Darurat Parlimen Batu Sapi 2020. Kesan daripada darurat ini adalah pilihan raya kecil Batu Sapi yang sepatutnya berlaku pada 5 Disember 2020 telah dibatalkan dan ditangguh kepada satu tarikh yang belum ditetapkan. Terakhir, ialah darurat COVID-19. Disebabkan oleh situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara, darurat telah dijalankan. Kesan daripada darurat ini ialah Parlimen digantung dan tidak akan bersidang sepanjang tempoh darurat. Pilihan raya juga tidak boleh dijalankan. Kedua, penubuhan jawatan kuasa khas bebas yang anggotanya terdiri daripada pakar kesihatan awam, wakil parti politik kerajaan dan pembangkang, tokoh bidang pendidikan, kesihatan, keselamatan dan undang-undang, mufti serta wakil Dewan Perniagaan. Jawatan kuasa ini berperanan dalam menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat besar di Malaysia dan penambatannya. Manakala Majlis Keselamatan Negara dan juga Jabatan Perdana Menteri berperanan sebagai urus setia jawatan kuasa ini. Nama saya Nurul Ala dan saya akan bentangkan kesan darurat kepada sosial masyarakat Malaysia. Bagi darurat 2021, antara kesan sosial yang dapat diperhatikan ialah kawalan pergerakan. Kerajaan mengarahkan kawalan pergerakan dalam usaha membendung penularan COVID-19. Pergerakan rakyat dikawal dan dibenarkan dengan syarat mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seterusnya, mengehadkan aktiviti sosial. Penganjuran majlis sosial seperti rumah terbuka atau kenduri kahwin juga diterhadkan. Contohnya, penganjur dan tetamu harus mematuhi prosedur pencegahan COVID-19 dan bilangan tetamu diterhadkan mengikut saiz lokasi. Yang ketiga, perubahan cara pengajaran dan pembelajaran. Proses PDP kini semuanya dijalankan secara atas talian. Bagi darurat rusuhan kaum 1969, antara kesan sosial yang dapat diperhatikan ialah penyusunan semula masyarakat. Kejadian ini disebabkan oleh dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh penjajah Inggeris. Dasar yang diamalkan oleh penjajah British ini merupakan suatu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum, sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarasi kaum dari aspek penempatan.
Seterusnya, penggubalan rukun negara. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Seterusnya, penggubalan sistem pendidikan nasional. Latar belakang pendidikan yang berbeza juga telah dikaitkan sebagai salah satu punca yang membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei. Kesan ekonomi semasa darurat. Definisi ekonomi menurut para tokoh. Adam Smith mendefinisikannya sebagai penyelidikan dan sifat serta penyebab kepada kekayaan. Alfred Marshall pula mendefinisikannya sebagai kajian mengenai manusia dalam perniagaan kehidupan manusia. Robbins pula menurutnya subjek yang mengkaji peruntukan sumber daya yang kekurangan dengan banyak kemungkinan penggunaan. Manakala Samuelson mendefinisikannya kajian tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih dengan atau tanpa penggunaan wang. Saya akan memberikan darurat terkini dan darurat terdahulu. Darurat terkini di mana sektor pelancongan terjejas. Ini berlaku karena perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan menyebabkan aktiviti pelancongan ditangguhkan demi membanteras pandemik yang sedang melanda. Sebagai bukti, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC menganggarkan industri pelancongan dan kebudayaan negara mengalami kerugian sekitar 45 bilion dalam tempo 6 bulan pertama tahun ini akibat pandemik. Datuk Sri Nancy Shukri berkata pelancongan antara sektor ini yang paling terjejas dan dijangka paling lambat untuk pulih. Seterusnya, kejatuhan mata wang negara Malaysia. Ini kerana sebaik sahaja diumumkan pasaran saham dan mata wang Malaysia jatuh merundum. Dari perspektif mata wang, dolar US kepada ringgit mencapai paras tertinggi iaitu 4020.27%, lebih tinggi daripada penutupan hari sebelum sekitar 4061. Bahkan indeks penanda FTSE Bursa Malaysia pula turun sekitar 15.98 mata atau 1.45% berbanding hari sebelumnya. Seterusnya, kegiatan pelaburan dalam negara semakin merosot. 3 pakar ekonomi, iaitu penasihat penyelidik Institusi Penyelidikan Khazanah Profesor Emeritus Dr. Jomo Kwame Sundaram, ahli ekonomi Dr. Nong Sari Ahmad Radi dan pengarah urusan ADM Analitik Sendirian Berhad Dr. Muhammad Abdul Khalid, tegas mereka dalam utusan, Malaysia kini tidak lagi menjadi destinasi pilihan pelaburan rantau ini dan sudah berada di belakang negara lain seperti Laos dan Vietnam. Jomo berkata pengisytiharan darurat semasa darurat semenjak Januari lalu telah menghakimi persepsi keyakinan para pelabur apabila tiada berlaku lagi semak serta seimbang kerana Parlimen tidak bersidang. Dalam keadaan ini, keyakinan para pelabur amat tipis dan terjejas. Seterusnya, Malaysia berhadapan dengan kekangan wang. Darurat akibat pandemik telah menyebabkan seluruh dunia berhadapan dengan kekangan wang dan defisit terbesar sehingga 15% ketika ini. Menteri Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata masalah itu turut ditanggung negara pengeluar minyak disebabkan kritis ekonomi dan kesihatan. Keadaan itu menyebabkan Malaysia terpaksa berhutang berikutan hasil negara berkurangan. Itu realitinya hari ini dan perkara ini bukan boleh disorok. Ini cabaran ekonomi terbesar dengan apa yang melanda Malaysia mencatatkan defisit daripada keluaran dalam negara kasar KDNK 6%. Darurat terdahulu pula iaitu kenaikan harga minyak. Ekonomi Malaysia sejak 1970 telah mengalami pasang surut beberapa kali disebabkan oleh pelbagai faktor yang sebahagian besarnya berpunca daripada faktor luaran, memandangkan keterbukaan ekonomi Malaysia. Sejak 1970, Malaysia pertama kali mengalami krisis ekonomi pada tahun 1973 hingga
1974, berikutan kenaikan harga minyak yang lebih dikenali sebagai kejutan minyak pertama akibat peperangan antara Mesir dan Israel. Berikutan itu, ekonomi negara-negara perindustrian mengalami pengucupan yang turut memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang hanya meningkat 0,8% pada 1975, yaitu paras terendah dalam tempo 1970 hingga 1980. Seterusnya, mengalami krisis ekonomi daripada kenaikan harga minyak. Kejutan minyak kedua pada 1978 akibat daripada revolusi Iran ini mengakibatkan kemelesetan ekonomi yang diikuti dengan masalah inflasi dan pengangguran di negara-negara maju atau OECD. Walaupun ekonomi Malaysia tidak mengalami kemelesetan, namun pertumbuhan KDNK meningkat perlahan pada awal 1980-an berikutan kejatuhan ekspor dan harga komoditi. Dan seterusnya peningkatan perbelanjaan. Ini menyebabkan defisit fisikal melonjak ke paras tertinggi 16,6% pada tahun 1982 dan kerajaan terpaksa membuat pinjaman yang besar bagi menampung defisit tersebut. Walau bagaimanapun, mulai 1983, ekonomi negara mulai pulih berikutan langkah-langkah fisikal dan monetari yang diambil oleh kerajaan. Pada tahun 1985, ekonomi Malaysia menguncup sebanyak 1% akibat kejatuhan harga komoditi seperti petroleum, kelapa sawit, dan timah, serta rentetan daripada kelembapan ekonomi dunia. Pengangguran meningkat daripada 5,8% pada tahun 1984 kepada 8,5% pada tahun 1985. Hasil kerajaan merosot dengan ketara hingga tidak cukup untuk menampung perbelanjaan pengurus. Seterusnya, kita ke bahagian sejarah pelaksanaan darurat. Di Malaysia, pelaksanaan darurat juga pernah dilaksanakan atas beberapa sebab yang perlu diatasi. Keadaan ini dapat dilihat melalui sejarah pelaksanaan darurat di Tanah Melayu yang pernah berlaku pada tahun 1948 sehingga tahun 1960. Yang mana Sir Edward, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu, telah mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu pada 19 Jun 1948 untuk menghadapi ancaman komunis yang telah menggugat keselamatan awam di Tanah Melayu. Keganasan Parti Komunis Malaya PKM yang semakin dahsyat terutamanya pada 3 hari sebelumnya, iaitu pembunuhan 3 orang pengurus ladang getah berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak, telah memaksa kerajaan bertindak dengan segera untuk mengatasi pemberontakan bersenjata PKM. Kejadian jenayah yang berlaku pada awal zaman darurat adalah tinggi, menyebabkan suasana huru-hara dan tidak aman berlaku di Perak dan seluruh Tanah Melayu disebabkan oleh gerakan bersenjata komunis sengaja melakukan kesemua perkara tersebut. Selain itu juga harta awam di kawasan bandar dan juga luar bandar turut dimusnahkan oleh pihak komunis. Pada 31 Julai 1960, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, telah mengisytiharkan zaman darurat tamat secara rasminya. Zaman darurat yang berlaku pada tahun 1948 sehingga tahun 1960 merupakan satu titik hitam dalam sejarah semenanjung Tanah Melayu kerana berlakunya peperangan terbuka antara pihak kerajaan dengan Parti Komunis Malaya yang turut melibatkan semua lapisan rakyat Tanah Melayu. Sebagai kesimpulannya, darurat mengajar kita erti perpaduan, kerjasama dan keburukan komunisme serta memberikan kita banyak pengajaran tentang kehidupan. Walaupun ianya memberi berbagai kesan kepada politik, ekonomi dan hak rakyat, namun ianya adalah cara untuk membendung dan mengawal suatu keadaan itu daripada terus menjadi lebih buruk. Oleh itu, setiap rakyat haruslah menerapkan sikap tanggungjawab terhadap suatu perkara bagi memelihara dan meneruskan kesinambungan usaha yang telah dilaksanakan oleh
generasi terdahulu dalam mempertahankan keamanan negara. Diharapkan semoga pelaksanaan darurat yang pernah diisytiharkan dan dialami oleh masyarakat terdahulu dapat memberi pengajaran dan tauladan kepada masyarakat kini. Sekian dan terima kasih.